Alright guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Alright. So, hari ini, hari Senin sudah pun kembali. Oh, rasanya, orang kata apa? Dah lama tak buat lah hari Senin ni kan. Tapi tak apa. Untuk hari ini, Acak akan cuba yang terbaik untuk bershare, berkongsi dengan korang tentang kisah-kisah seram yang telah boleh kongsikan. Kali ini bukan pada followers. Kali ini, dia ada kesinambungan juga dengan video yang sebelum ni. Kalau korang pernah nampak sebelum ni, Acap cerita pasal tingkat 4. Ada pakcik duduk kat sana. And ada cerita tentang kisah Acap sendiri pada waktu tu terkeluar dekat tingkat 4, all that thing. Kalau korang belum tengok, korang boleh pergi dekat Acap punya video ni. Tajuk dia puaka tingkat 4 kot, Acap pun tak ingat. Tapi ya itulah misteri dia. Ingat tak Acap ada cakap masa tu benda ni dia ada cerita kat Acap lebih kurang 3 cerita. Tapi Acap baru cerita 1 pasal tingkat 4. So hari ni Acap nak sambung lagi 2. So kalau korang nak dengar, korang kena kedengar lah sampai habis. Okay? So siapa yang baru masuk, terima kasih saya ucapkan. And one more thing, kalau belum tekan lagi like, boleh tekan like, siap-siap. Jangan lupa tekan subscribe dan juga bell notification. So tak nak buang masa, kita teruskan dengan cerita kita. Kita baca doa macam biasa. Let's roll. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay. Aku rasa ramai orang tunggu kan. Cak, bila nak buat vlog, bila nak pergi sendiri dekat tingkat 4 yang seram tu, yang katanya ada penunggu tu. Weh, aku bukan tak nak buat, Mat. Tapi itu lah, benda ni aku duduk seorang, Mat. Dan kenapa sebabnya aku tak pergi, dia ada kena-mengena dengan kisah yang aku nak cerita je lagi. Oi, aku rasa lah sangkut-sangkut kan. Dah lama tak bercakap macam ni. Okay, alright. So, nantilah yang pasal tingkat 4 tu nanti Acap akan usahakan. Tapi tak tahulah bila. Tengoklah bila rasanya berani. Okay, alright. So, okay, malam tu Acap cakap selepas dia cerita pasal pakcik tu, pakcik kat tingkat 4 tu, lepas tu dia ada cerita tentang satu kisah perempuan ni yang menghuni dekat sini. Tapi bukan blok Acap lah, blok sebelah. Alright. So blok sebelah ni, dia kata ada satu rumah dekat sebuah tingkat ni. Dia tak nak mention tingkat mana dekat aku. Aku puas bujuk dia. Aku cakap, bang, bagi tak tahu tingkat mana spesifik sikit bang. Kau tak tahu lah, nanti kau pergi cari. Dia kata macam tu. Okay, dia kata dekat satu tingkat tu, and kat situ ada satu rumah yang rumah dia langsung tak ada cermin. And rumah tu sekarang dah dibuat, orang kata apa, sewa check-in. Maksudnya kalau orang-orang nak macam keluarga bercuti ke apa semua, dah datang, lepas tu keluarlah besok pagi 2-3 hari, lepas tu keluarlah. Dia tak ada satu penduduk tetap. Sebabkan peristiwa ni di mana rumah tu sebenarnya telah pun dicerobohi. Gitu. Okay, sambung cerita. Dia kata pada waktu tu dia shift malam. Alright. Penghuni terakhir rumah tu, which is penghuni lama macam Acap ni kan, which is penghuni yang duduk dekat situ lama, pada tahun tu dia kata budak perempuan ni, dia macam mana dia kind of yang selalu hiking. Budak ni, dia kata yang Pak Gad ni berasan lah. Dia suka hiking, dia suka explore, kadang turun bawa beg besar apa semua. So Pak Gad ni biasa perasan dia lah. And then memang of course sebab dia lawa kan, sebab tu Pak Gad ni perasan dia. Alright, dia kata satu hari ni dia balik daripada hiking. Dia kata dia balik daripada hiking, and then dia terus masuk rumah. Dia kata dia masuk rumah macam biasalah, dia mandi apa semua kan. Malam tu ada satu kejadian aneh telah pun menimpa dia. Dia kata selama dia hiking ni, dia tak ada benda yang biasalah, kita hiking kita tahu kan, dia ada pelbagai kisah yang ada dekat dalam hutan tu. Of course kita tak tahu siapa yang ikut kita balik, siapa yang kita tinggalkan kat sana. Itu semua di luar kita punya imajinasi and then pandangan kita kan. So cerita dia balik tu, lepas dia nak mandi siap-siap, dia alami satu gangguan yang sangat-sangat menakutkan lah pada waktu tu. Okay, cerita dia masuk tidur. Dia nak masuk tidur. Sebab waktu tu dia kata dah maghrib, nak pukul 8 lebih macam tu. Lepas mandi apa semua baiknya, dia masuk bilik, dia nak tidur. Right. So dia pun baringkan badan dia, and then dia terlelap pada waktu tu. Okay, sampai dia terlelap tu. Menurut dia pada waktu tu, dia ni seorang yang sangat-sangat lasak bila tidur.
Which is kalau tidur memang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Sampai satu ketika, masa dia tengah baring tu, dia terdengar bunyi pintu bilik dia seperti diketuk. Dung, dung, dung. Dia pun macam tersentak. Masa dia terjaga tu, dia dengar bunyi bilik tu senyap. Pintu bilik tu tak diketuk. Dia macam tu lah waktu tu. And then dia sambung tidur. Masa dia tidur tu, dia terbau pula something yang kurang menyenangkan pada waktu tu. Dia bangun daripada tidur and then dia duduk. Dia kata pada waktu tu dia bau something yang sangat-sangat kurang menyenangkan, which is busuk dan juga hancing. So dia macam, datang daripada mana siap bau ni? Dia pun beranikan diri keluar daripada bilik dia untuk check apa yang ada dekat depan. Keluar daripada bilik dia, dia pergi kat ruang tamu dia, dia pergi kat balcony dia, dia tinjau semua benda yang ada dekat rumah dia. And then masa dia dekat balcony, dia terasa seperti ada sesuatu melintasi belakang dia. Dia pun macam pada waktu tu. Tak ada apa-apa. Orang grill. Time-time ni nak grill. Okay, tak apalah, kita sambung cerita. Kau dengar suara aku? Okay, alright. So, pada waktu tu, dia dah macam bulu roma dia dah naik. And then, dia pandangkan ke arah jam. And pada waktu tu, jam menunjukkan pukul 12.45 pagi. Dia dah macam, seram lah. So, dia pun pergi bilik air. And then, dia nak basuh muka. So dia kata pada waktu tu dia masuk bilik air and then dia basuh muka dia lah macam biasa apa semua. And then pada waktu tu dia basuh muka, dia ada humming satu lagu. Lagu apa? Pakcik ni pun tak nak bagi tahu aku. Aku stres dengan pakcik ni sebenarnya sebab semua benda dia tak nak bagi tahu aku. Tapi dia ada humming satu lagu. Dia terdengar ada orang sambung humming tu. Contoh, lagu tu dia stop sampai situ. Tapi ada suara yang menyambung ke arah macam tu. Dia pun macam, dia buka air kuat lagi and then dia basuh muka dia cepat-cepat lah. And then pada waktu tu dia terus tutup dia punya sinki. Macam mana tutup sinki cap? Dia tutup pipe air, bilik air dia and then dia nak keluar daripada pintu tu. Dia kata masa dia toleh ke arah belah kanan untuk keluar ke arah pintu tu, dia terdengar bunyi cermin toilet dia seolah-olah ketuk pada waktu tu. And dia rasa memang dekat belakang dia ada something pada waktu tu. Dia hanya menjengahkan mata belah kiri dia ke arah cermin tandas tersebut. Dia kata pada waktu tu, masa dia jeling ke arah belah kiri tu, dia ternampak ada satu lembaga hitam berada di belakang dia. And pada waktu tersebut, pum, lampu terpadam tiba-tiba. Oh, gila engkau, dia kata macam tu. Kau bayangkan, dia jeling macam ni, sekejap lagi dia nampak ada lembaga, pam, bilik air tu gelap. Dia dalam bilik air, man. And then, kau bayangkan apa dia boleh buat dalam bilik air. Dia menjerit sekuat hati and pada waktu tu dia terdengar bunyi air mengalir daripada sinki yang telah pun ditutup tadi. Dia dah memang tak boleh buat apalah. And then, dia dengar sekali lagi bunyi cermin itu diketuk. Tang, tang, tang. Dia tak boleh nak buka, mat. End up dia pengsan dalam toilet tersebut. Bunyi rumah aku pula. Okey, tak apa. Pada waktu tu, dia dah memang jam lah. Of course, dia dah pengsan. Apa je dia sedar. Tapi, apa yang pelik, pada keesokan harinya, dia bangun, dia terbaring di atas katil dia sendiri.
Serius kan? So, menurut dia pada malam tu, dia rasa mungkin dia mengigau and then dia macam all that thing lah kan. Tapi, apa yang pelik pada waktu pagi tersebut, dia bangun, dia pergi kat toilet dia, air dah melimpah-limpah mat. Disebabkan sinki dia tak tertutup. Okay, fine. Kita boleh cakap dia mengigau. Tapi, pada subuh, dia bukan bangun pagi pukul 9, pukul 10. Dia tersedar dalam pukul 5, pukul 6 pagi macam tu. Pada pagi tu, dia just expect and dia ni mengigau. Jalan ke apa, all that thing lah, orang kata kan. Tapi, masa dia nak baring balik tu, dia sekali lagi terdengar bunyi pili pipe tu dibuka daripada dalam toilet. Time tu dia dah tahulah benda tu bukan benda yang orang kata apa mengigau, benda ni memang ada. Tapi pada waktu tu dia tak layan and then dia terus tutup bantal dekat muka dia and dia pun terus lelap. And then ketika tu dia nak capai bantal peluk dia dekat ujung katil dia lah. And then dia pun gerakkan badan dia sikit, dia tarik bantal tu and then dia peluk. And pada waktu tu dia terasa something yang sangat pelik. Kerana apa? Ketika dia tarik something untuk peluk tu, wow. Okay, masa dia tarik benda Allah tu nak peluk, dia dah peluk macam ni dah. And dia rasa pelik sebab bantal peluk dia sejuk. Sejuk dah satu hal. Benda tu macam ni. Berdiri belah rumah aku bang. Aish, rupanya apa yang dia peluk adalah seekor ular sawa batik. Dia ternampaklah batik tu kan. Dia terbangun and then dia menjerit, dia buka lampu, ular tu tak ada. Ular tu gone. Tapi dia kata dia nampak dekat cadar dia tu seperti ada tu. Kau tahu kan biasa atas cadar kan kalau ada benda bergerak kan boleh nampak ada kesan kan. Dia tak sedap hati, dia turun and then dia keluar rumah dia and then dia turun, dia pergi panggil Pak Gad yang cerita ni agak aku. So Pak Gad ni pun dah dengar cerita perempuan ni, dia pun seriau lah nak naik atas. So nak jadikan cerita, dia call ada seorang ustaz ni pada waktu tu lah pukul 6.50 pagi dia kata pada waktu tu. So aku macam okey, lepas tu apa jadi cik? Dia kata lepas ustaz tu sampai, dia masuk je rumah memang totally bau busuk nak mampus. Busuk mat. Busuk gila dia kata pada waktu tu. And then dia masuk kat bilik yang di mana yang perempuan ni kata dia nampak ular tu lah. Dia pun baca. Masa dia baca tu terdengar bunyi macam ketukan daripada bahagian tong sampah toilet dia. Tang macam tu. Lepas tu ustaz ni pun macam okey, relax. Ustaz ni pun pergi dekat toilet tu punya mangkuk das pula. Ni tong sampah and then dia buka. Ternyata memang ada seekor ular sawa kat dalam tu sedang melilit something perempuan punya. Kau tahu tak apa dia? Kalau kau tak urus benda ni elok-elok, kau main campak je walaupun kat rumah sendiri, benda-benda ni memang suka. Pet. Wahai wanita-wanita sekalian, sekali lagi saya nak pesan, kalau awak punya barang tu, please take care it properly. Alright? Dia kata benda tu tengah lilit and then seolah-olah tak tahulah dia macam menjilat kot, lidah dia asyik keluar dekat dahaga pet tu. And then bau dia memang busuk gila lah. And then bila dia masuk dekat dalam toilet budak perempuan tu, baju baling sepah-sepah. Dia kan kaki hiking. And then of course lah peluh-peluh bagai. And then tak tahu apa benda yang dia bawa balik. Memang busuk gila. And senang cerita perempuan ni pengotor lah. Okay, cerita pasal cermin pula. Dia kata cermin ni dia dah macam mana benda ni dah huni cermin ni. Ada alam lah, aku tak faham sangat apa yang pakcik tu cakap, tapi lebih kurang macam tu. And then macam itulah dia orang rukyah apa semua. Ular tu keluar sendiri macam kena pukul lah. Padahal tak ada orang pukul dia. Masa baca, dia baling garam, ular tu keluar. Lepas tu tak tahu gimana. Tak tahu gimana. Bila check CCTV pun tak ada nampak footage ular ke apa. So mungkin dia kata benda tu might be jin ataupun jelmaan yang lain lah. Alright. But the point is, dia kata lepas ni rumah ni dah tak boleh ada cermin. Sebab dia dah huni any of cermin yang ada dekat dalam rumah tu. One more thing, rumah ni dah tak boleh ada penghuni yang stay lama. Sebab apa? Dia akan datang balik untuk cari makanan disebabkan dia masih lapar. Wow. Dahsyat mat. Kan? So itulah dia cerita yang pakcik tu cerita dengan aku. So aku macam, wish, serius lah cik? Sampai macam tu sekali? Ya, serius. Pakcik ni pun kata depan mata dia nampak ular tu.
keluar macam tu. Laju gila. Tapi itulah, menakutkan lah kan. Tapi benda ni boleh jadikan satu pengajaran lah. Sebab dahsyat. Tak nak aku tidur balik peluk ular. Okay, alright. So itu cerita yang pertama. Kita stay jap, kita lepak dulu, kita chill dulu. Aku ni tak boleh kena laju-laju tau. Aku kena slowly kan. Sebab aku ni sekarang dah cepat berpeluh kan bila buat benda ni. Tapi tak apa, it's okay. It's okay. I'm okay. I can do this. Okay. Alright. Gitu. Alright. Cerita yang kedua. Tempat aku ni, dia ada court tennis. Ada satu court tennis. Cerita ni simple lah. Nombor 2 ni macam simple sikit. Dia ada satu court tennis. And then benda ni terjadi kepada pakcik ni sendiri. So aku tak tahulah cerita ni antara dia nak menyelit ke atau apa ke. Tapi bagi aku cerita ni something yang sangat-sangat rare lah. Sebab aku rasa lain macam. Okay. Pakcik ni cerita. Benda ni jadi masa nak maghrib. Dia kata dia memang suka rounding apa semua ni. Memang kerja dia lah. Bukan dia suka nak buat. Tapi memang dia punya tugas. Memang dia kena buat benda lah tu. Time nak maghrib ni, dia kata tingkat 4 juga siang. Sekejap. Tingkat 4 kan, tenis. Siul lah. Okay, court tenis ni, dia memang court tenis yang orang kata apa, tak ramai orang main lah kan. Sebab tempat ni, siapa je main tenis man. Aku tak tahulah sebab aku masuk sini pun dah zaman Covid kan. So jarang lah aku nampak ada orang main tenis kat sini. So sama juga macam pakcik ni cakap, masa dia tu pun benda tu bukan holiday time tu. Jadi so dia kata memang tak ramai orang main kat situ. And one more thing, dia kata pada waktu tu memang something yang sangat-sangat rare jadi kat dia. Okay, tepat 7.30 petang, dia 7.30 malam, dia ditugaskan untuk naik untuk check keadaan sekeliling kat situ. So dia kata masa dia naik tu, dia pergi berjabat dulu, dia pergi serah apa yang patut. And then dalam masa yang sama, dia terus pergi ke arah tenis tu, court tenis tu. Alright, 7.30 petang memang gelap gila lah. Dia bukan gelap lah, I mean dah mula nak ke arah gelap. Tapi dia tak perlukan torchlight. Pada waktu tu dia kata, daripada office nak ke tenis ni, dia ada satu rail road untuk jalan ke arah sana. Dia pergi, and then dia nampak lah satu gelanggang tenis yang sangat besar. And then dia pun usah kiri, dia usah kanan. Wow. Dia termenung lah. Lepas tu dia jalan keliling court tenis tu. And then dia okay, tak ada apa, suspicious. Dia pun memulakan langkah untuk pulang balik dekat post guard dia. Okay, dah settle lah dia punya check up. Masa dia sampai dekat tengah-tengah court tenis tu, dia nak jalan ke arah depan. Time tu, tiba-tiba dia terdengar suara anak-anak kecil sedang ketawa dekat belakang dia. Bulu roma dia naik, bulu tengkuk dia dah sejuk. Dia dah di jalan depan. Dia tak toleh belakang langsung. Dia kata makin ke depan, makin kuat bunyi suara budak-budak ketawa. Ramai gila pada waktu tu. So dia pun jalan ke arah lift untuk turun ke bawah dengan segera. Sampai je dia dekat lift, dia dah tak dengar dah bunyi suara kanak-kanak tersebut. So dia pun tunggu lift. G 1 2 3 4. Ting. Dia kata pada waktu tu cap, memang nak gugur jantung aku. Sebab masa lift tu terbuka, ada sekumpulan budak kecil. Semua budak kecil, tak ada langsung orang besar dekat dalam lift tu. Keluar daripada lift tu ramai-ramai. Aku dah jadi macam blank, macam tu. Ramai cap, lebih 10 orang. Dia kata macam tu. Tu aku cakap, takkan tak ada budak besar langsung? Tak ada. Wallahi tak ada, dia kata. Okey, lepas tu pakcik tegur tak dia? Gila kau nak tegur? Aku cakap, takkanlah pakcik tak expect yang tu manusia. Dia kata waktu tu. Tapi apa yang pakcik tu cakap, aku nampak dia orang semua berlari ke arah tenis tu. Lari. Ramai-ramai pergi kat tenis tu. And then aku tengok juga dekat gelanggang tenis tu. Kau tahu cap, masa budak-budak daripada dalam lift ni lari ke arah pun boleh, ke arah gelanggang tenis tu. Dekat gelanggang tenis tu cap,
dah ada beberapa orang budak-budak macam tengah tunggu diorang punya kawan untuk bermain bersama dekat sana. Aku macam, hey, ni bangang jenis apa? Bodoh ke? Dia macam tu lah. Aku pun jam. Dia macam, alamak, apa aku nampak ni siap? Pada waktu tu dia tutup lift tu, and then dia patah balik dekat gelanggang tenis tu. And dia kata pada waktu tu dia nampak budak-budak ramai gila main dekat area tenis tu. And apa yang memelikkan dia, dekat situ dia nampak ada macam playground and satu tanah rata yang sangat lapang dekat depan mata dia. Dia dah tengah-tengah. Sepatutnya dekat depan ni memang court tenis. Lepas tu apa jadi cik? Aku tanya macam tu. Aku just selawat dalam hati, aku patah balik. Aku masuk dalam lift. Aku nak turun. Aku tak kisah apa aku nampak. Aku tak nak ambil peduli apa yang aku nampak. Yang penting aku nak turun pada waktu tu. Dia pun masuk lift. Lift tutup. Lift menuju ke tingkat 3. Lift menuju ke tingkat 2. Ting! Pintu lift terbuka. Dia pun tengok dekat lift tu baru 2. So dia tak keluar lah. Lift tu terbuka, ada seorang budak kecil berdiri dekat depan lift tu. Itu reaction dia. Budak kecil tu masuk. Dia tak pandang budak kecil tu. Dia tak berani nak pandang. Dia terus tekan tutup tu, and then dia tanya budak kecil tu lah. Dek, nak pergi mana ni seorang-seorang? Budak tu diam. Dia tekan sendiri tingkat 4 pada waktu tu. Sebab dia expect budak tu sama. Budak tu satu geng dengan diorang. And then dia tekan 4, G pun dia pun tekan 4, and then pada waktu tu dia dah sampai kat tingkat G. Lift tu terbuka. Dia cepat-cepat lari keluar, and then lift tu tertutup sendiri. And pada waktu tu dia perhatikan nombor lift tu. Nombor lift tu 1, 2, 3, 4, 5. Lift tu tak stop kat tingkat 4, Mat. And then lift tu stop dekat tingkat 11. Dia dah macam, okay, tak apa. Dia tunggu tingkat 11 tu turun. Alright? So kalau tingkat 11, budak tu tak tahu lah, mesti dia akan stop dekat tingkat 4 and then terbuka. Tapi langsung tak ada. Sampai tingkat 11, lift tu turun lah. Sampai ke G, and lift tu terbuka. Masa lift tu buka, ada satu brother ni. Pakcik ni tegur lah. Dek, kau daripada tingkat 11 ke? Ya cik. Kau naik lift ni tadi? Masa kau sampai tadi, ada budak-budak tak dalam lift ni? Keluar ke apa? Tak ada cik. Lift ni kosong tadi. Oh, ya ke? So macam tu lah dia. Dia pun kata, dia tak ada tanya brother tu lebih-lebih sebab nanti brother tu takut kan pisang pula. So itulah dia cerita yang kedua yang diceritakan kat aku, dan aku nak ceritakan kepada korang. And then dia pun dah tak cakap apalah. And then after that dia kata dia tak ada jumpa dah benda tu. Cuma itu kali pertama dan juga kali terakhir dia nampak benda Allah tu secara real. Mungkin dia anggap benda tu rezeki dia, and kita pun tak tahulah sejauh mana kebenaran. And wallahualam benda ni datangnya daripada alam yang lain. So benda ni memang wujud, alright? So macam itulah dia. Cerita untuk Seram Isnin, seram ke tidak. So Acap just nak share balik apa yang dia dah share ke Acap. So kalau korang rasa best, korang nak lagi version-version lain, atau korang ada version yang korang nak sangat dengar pasal tentera ke, pasal orang masuk hutan ke, pasal rumah sewa ke, pasal hostel lagi ke, korang boleh drop dekat komen. Jangan lupa tekan subscribe button tu. Tolong Acap sampai 300k, and then kita akan jumpa lagi di konten-konten akan datang. Doakan Acap juga, insyaAllah. Acap doakan korang supaya sihat, supaya dipermudahkan semua urusan. And korang jangan lupa jaga diri, okay? Sekarang kes pun lagi seram daripada cerita seram yang ada kat YouTube ni. Alright, so kita jumpa di video akan datang. Terima kasih kerana menonton sampai ke tahap ni. I see you when I see you. You are the best. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye gang, bye.